Tak dengar? Oh, tak abang lagi lah. Baru duduk tengok yang lain. Tisak. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi kitab kita, kitab Asmaul Husna. Huraian Asmaul Husna, jalan mengingati akidah Islam, oleh Syekh Haji Sa'id Haji Ibrahim Mufti Negeri Sabah. Jadi malam ni kita sambung sikit. Bulan lepas bukan tak mau main, tak larat. Pasal dalam perjalanan balik daripada Kelantan, minta maaf, Terengganu, saya pergi 10 hari. 10 hari itu alhamdulillah ada kesempatan saya boleh bermuzakarah dengan Tuan Guru Presiden, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. 45 minit di rumah dia. Lama kami sembang doa. Saya baca ayat Quran bagi dia dengar apa semua. Minta penjelasan, minta pencerahan. Maklumlah dia ulama kan. Kita ni ustaz biasa-biasa je kan. Yang tu yang tak main telefon cikgu kan. Pasal tak boleh pilih sangat. Pasal saya bukan nak terbang, naik kereta. Itu masalah. Sebab ada sahabat ni dia nak ikut. Lah ni nak kereta pula. Bulan ni kita pergi Kuala Lumpur setelah hampir 7 bulan tak pergi. Lepas tu nak pergi Besut pula 4 hari bulan ni. Tak tahulah boleh pergi ke tak. Lepas tengok Kedah sampai 300 lebih kes baru kan. Jadi kalau lepas tanya ustaz pada Kedah, dah Pulau Pinang. Buat untuk kan. Kami dengar kata duduk Kedah dah nikah baru seorang lagi dah sana. Giliak-giliak lah duduk Pulau Pinang. Tu ceritanya. Bila kita tak patuh, orang dah bagi kelonggaran ni, manusia macam tu. Saya buat terang, saya tak suka pergi tempat orang ramai-ramai. Memang dari dulu, bukan kerana COVID. Jadi orang tak mau pergi tempat ramai-ramai. Tambah kalau supermarket kalau rimah lah tuan-tuan, ramai. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung Al-Hakamu. Al-Hakamu, Maha menetapkan hukum, adalah di antara nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, iaitu Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang berkuasa secara mutlak untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu hukum yang tidak seorang pun boleh menolak ketetapan dan keputusan hukuman Allah Ta'ala itu. Faham lah kono tak dua orang ya? Dan tidak seorang pun juga kuasa membantah hukumannya. Ini telah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, Innallaha qad hakama bainal ibad. Surah Mukmin ayat 48. Bahawa sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman di antara sekalian hamba-Nya. Tak usah dah saya mewah, saya rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir dalam telefon ayat ni. Maksudnya Allah dia menghukum seseorang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Itu maksud dia korang tu. Lebih dah korang dah. Tu kata hukuman Allah ni adil. Dalam surah At-Tin ada tak?
Ayat terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu seadil-adil yang membuat hukuman? Makna hukuman yang paling adil bukan di dunia tapi di akhirat. Allah yang menghukum ketika itu. Kalau salah 10 lah hukuman. Bukan 9,5, bukan 11,5. Contohlah kan. Kalau di dunia tak setimpal hukuman ciptaan manusia. Contoh tengok dia curi susu tepung nilai RM30 penjara 2 tahun. Curi duit rakyat berjuta-juta kena setahun. Kan? Adil. Kalau saya hakim dulu lah, hang curi pasal anak lapang, tu saja tu hukuman. Kalau saya lah. Kan? Tapi kita bagi warning lah. Kan? Sebab dia curi kadang-kadang dia terpaksa anak kelaparan. 2 tahun penjara. RM30 nilai susu tepung, susu tin. Hak curi juta-juta. Ni sebab tu kena tunggu di akhirat. Ni maksudnya Allah, innallaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman di antara sekalian hamba-Nya. Makna sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Dan Allah sebaik-baik pemberi hukuman esok di akhirat. Adil. Firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan mereka yang mengakui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman yang seadil-adilnya di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman ni dah dia percaya, dia terima. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dia sebut iman, dia akan kait apa dia? Iman amal soleh ataupun iman dengan takwa. Contoh iman dan taqwa yang saya ingat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Dan kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Mari kita berhenti tentu saja. Iman mana percaya. Tuntutan keimanan ni 6 rukun iman, 6 perkara tu. Jangan main-main. Ada orang Melaka telefon saya 3 hari sudah. Dia baru kali pertama tengok video saya. Jadi dia minat tentang macam mana nak menguasai ayat-ayat Quran. Dia kata, Ustaz ingat macam komputer. Dia kata, saya kata anugerah Allah lah. Dia pun mula minat dengan Quran. Tapi dia ceritalah satu cerita kat saya. Dia kata, Ustaz saya nak tanya lah. Ada satu masalah. Saya sepatutnya dapat sekian-sekian duit. Patutnya. Tiba-tiba tak jadi. Apa pandangan Ustaz? Itulah tuntutan iman. Qada qadar. Tuhan dah tentu dah. Bukan milik hang. Ni kena percaya. Dia kata kena percaya. Kena percaya. Kena terima, kena redha. Kan? Dia kata banyak kali jadi macam ni. Inilah ujian kehidupan kita di dunia yang sementara. Mana ada manusia tak diuji, tuan-tuan. Ustaz duk sembang. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat yang kedua, Al-Ankabut surah ke-29. Tak ada manusia yang akan terlepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melaluinya, tuan-tuan. Hari ini sedih sikit lah. Sebab sahabat saya Ustaz Ahmad Zakir, makna dia kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita teringat, kita hadiahlah Fatihah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, menempatkan beliau dalam golongan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina mudah-mudahan Allah merahmati beliau insya-Allah. Minggu lepas duk makan nasi 2 orang di Masjid Sungai Ulang. Minggu lepas saya khutbah Jumaat di Sungai Ulang. Tapi saya terasa juga tahu. Pasal khutbah saya hari itu pendek, ringkas. Dan masa banyak lagi.
dia membaca surah pendek. Selalunya agak panjang dia baca. Dia fikir ni siapa ustaz ni cepat kan? Saya pun ringkas, dia pun ringkas. Jadi kita mana nak sangka duk makan duk gelak biasalah, lawak-lawak saya dia pun melawak kan. Tapi itulah, ada juga saya terpasan dia macam dia tengok saya lama dia renung tau. Ni baru saya perasan. Dan dia renung saya. Tapi kita mana nak tahu kan. Itulah tuan-tuan. Bila sampai masa kita akan dijemput kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 57. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati. Kemudian kamu semua akan dikembalikan pada aku. Mudah-mudahan beliau bahagia insya-Allah. Saya tengok muka dia tadi lepas habis bagi di jenazah tu. Muka macam biasa senyum dia kan. Dia kan muka manis macam muka saya manis kan. Senyum tu. Saya tengok sebiji. Saya tak boleh tengok lama-lama, saya suka meleleh mata. Sebab saya ni yang satu kelemahan, kalau orang yang saya kenal memang saya tak boleh kontrol. Kalau saya pergi ziarah orang yang meninggal tu, orang yang saya kenal saya memang tak boleh kontrol. Macam baru ni saya pergi ziarah kematian isteri Ustaz Alif Nasir. Saya terus nak masuk dalam masjid, dia nampak orang abang Tuan Ustaz Syarif Lomai pakai mask nah. Dia suruh doa, tak boleh nak. Tak boleh tuan-tuan. Sedih sangat. Pasal saya tengok dia pun menangis. Allah. Lalu ni saya tengok dia kurus sikit tu. Mungkinlah sebab dia kahwin muda dengan arwah tu. Dia kahwin 37 tahun. Maknanya kahwin dengan umur 20, 21 tu ya. Pasal umur dia 57. Saya tengok video tu nampak kurus kesian. Walaupun yalah dia ada seorang lagi kan. Tapi mungkin tak sama orang kata. Atau dia tulis dalam Facebook, mungkin dah baca meleleh nak mata. Allahu Akbar. Ni ujian dah semua. Orang yang kita kasihi, sebab Ustaz Alif Nasir dengan isteri dia ni saya kenal, kalau pakai baju muslimat sedondon. Kalau hijau lah. Menjumpa di airport, saya dengan isteri dia, isteri saya dia pada orang pergi Sarawak, pergi Selangor sana. Saya PKL naik di Penang tu kan. Jadi itulah sedih. Tak boleh, saya tak boleh tengok lama-lama, sedih sangat. Orang tak kenal tak apa. Orang yang kenal tak tahulah kan. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua insya-Allah. Begitu juga kita yang bakal menyusul tidak lama lagi. Bila tak tahu. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Surah Yunus ayat 49. Ia akan berlaku tepat mengikut ketetapan kehendak Allah. Kita buatlah macam mana pun. Tapi tumpang Allah bagi peluang kita masih hidup, tuan-tuan rebut peluang yang ada. Saya duk ingat itu ialah ni apa pun. Kalau kata takdir terjaga pukul 4:30 pagi makin tu tak mau duk fikir engkau fikir insya-Allah sayang bagi peluang aku hidup lagi ni, makinlah buat. Walaupun kadang-kadang kita solat dan kadang mengantuk, takat tu kita boleh buat. Kalau aku sambung lagi pergi tidur tu lagi jam ni masih hidup ni kan. Tak tahu pula bila gila saya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi macam tu keadaan. Siapa dia? Orang yang beriman. Beriman mana dia percaya. Percaya dengan tuntutan rukun iman 6 perkara. Kemudian wattaqah. Bila percaya dia kena amal. Amalan tu takwa. Takwa tu apa yang Allah suruh dia buat kerana dia percaya tadi. Qada qadar, hari pembalasan, malaikat, rasul, kitab Allah semua. Kan? Bila percaya kena buat. Itu takwa. Apa Allah suruh dia buat. Apa yang dilarang ditinggal. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Tu dalil. Nabi suruh apa buat? Nabi larang tinggal walaupun merugikan kita. Ini iman. Kita nak tinggal benda yang dilarang oleh Islam duk fikir banyak kali, iman ke benda tu? Benda tu terang-terang haram. Tak nak fikir kan? Tak apa, bukanlah kata haram tu memang tetap haram, tapi mungkin kerana keimanan kita ni rendah sikit. Aku nak tinggal kerja ni bagi peluang nasab 2-3 bulan kan. Mudah-mudahan Allah maaf. Tu cerita ada. Tapi kena cari jalan keluar.
Tak boleh orang abang satu benda tu haram, kerja ni apa? Tak apa. Haram. Tapi duk kerja je. Kan? Nah. Ada ulama kata, tak ada masalah. Jangan redha, cari jalan keluar. Itu iman, itu takwa. Kan? Tahu dah haram, memang haram. Duk gagah terbiang kerja sampai 40 tahun. Jam. Nah, ni kata iman dan takwa, tuan-tuan. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan segala pintu-pintu keberkatan yang akan turun daripada langit keluar pada bumi. Itu jaminan Allah. Jadi siapa dia? Dia kata hamba-hambanya adalah orang-orang yang beriman, yang disertai dengan amal-amal soleh atau sifat takwa. Dan syurga adalah tempat kediaman mereka. Ni orang-orang yang tidak menyanggah, tidak menolak ketetapan Allah. Sebaliknya orang-orang yang mengingkari hukuman-hukuman Allah itu, sebaliknya orang-orang yang mengingkari hukuman-hukuman Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang kafir. Sebab tu tuan-tuan, perkataan ni lucu lah. Cikgu dengar ni, kafir yang jujur lebih baik pada Islam yang perasuh lah. Betul ke? Macam mana kita boleh kata kafir yang jujur lebih baik pada Islam yang perasuh? Kafir tu dah tak betul lah, kerana dia tak beriman. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Al-Fatah ayat 13. Dan sesiapa yang kafir, tidak beriman pada Allah Rasul, begitu juga yang lain tuntutan keiman, maka sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyediakan bagi kafir-kafir ini neraka yang menyala-nyala. Dia boleh kata kafir yang jujur lebih baik pada Islam. Kafir ni kau hang buat baik macam mana pun tak ada ganjaran apa. Di akhirat ilai poci. Dia bertaubat tak jadi Betul kan? Dia paduk bahas dalam puak-puak hakikat ni. Saya malas nak campur tangan. Lah, ingat saya tuang lah. Sembang-sembang tak tuang ni. Nampak pun tak ingat. Ingat duduk dalam rumah apa? Sidik sigaraga. Menantu tak boleh makan, ambil bau saja. Dia paduk bahas dia, saya malas nak campur. Dia kata macam mana kalau orang kafir buat jahat kemudian dia menyesal. Dah kafir. Dia nak dapat keampunan Allah, akan diterima. Memang dia kafir, tak ada masalah tu dari awal kafir. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Kan? Baru dia jadi orang Islam. Dulu-dulu semua padam, tuan-tuan. Kita ni kan kalau bertaubat padam juga. Tapi kalau syirik, kita syirik kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kena taubat nasuha dan kena ikuti dengan amal-amal soleh. Baru terpakai. Hak dulu-dulu naik kan? Jadi macam mana nak kata kafir yang jujur lebih baik dari Islam? Dia kafir, Allah tak terima. Contoh Allah tak terima taubat siapa? Fir'aun. Surah Yunus ayat 90 hingga 92. Dia ada nak taubatnya. Tuhan kata Allah pun nak taubat. Kan? Pasal apa dia nak taubat kan? Dia tahu dia nak mampu. Ayat duduk tang ni dah. Kan? Dalam Laut Merah. Cuba tengok surah Yunus ayat 90 hingga 92. Lah baru nak taubat. Aku bagi peluang hang hidup. Firaun ngok berapa lama? Haji, 300 tahun katanya. Kali pun tak pernah sakit musiman. Bersin pun tak pernah kata, mana sihat sedia. Jadi siapa tak pernah sakit, tak pernah bersin, keturunan dia lah tu. Baik hampa bersin aku ni banyak kali dah bersin. Kan? Allah bagi, kena tengok hadis. Hadis sahih, saya tak ingat. Takat 60 ya Allah bagi peluang. Bila lepas 60 duk macam tu, tak ada maaf bagimu. Tengok hadis. Tengok Yunus 90-92. Nah, Fir'aun 300 tahun hidup. Baru dia kata aku beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Nah, Tuhan kata lah baru nak beriman. Dulu hang buat macam-macam kerosakan. Aku bagi peluang hang hidup panjang umur. Nah,
Jadi tak salah bagi. Kita ada jawapan dia. Nah, kafir ni sampai bila pun tak baik. Nah, sebab Al-Fatah tadi ayat 13. Siapa yang tidak beriman, kafir atau kufur, itu makna tak beriman. Tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka kami telah menyediakan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi itu ungkapan tu semua mengaut. Nah, cuma ungkapan nak ambil simpati, nak raih undi. Orang kita lah teruk lah, tuan-tuan teruk semua. Nah, kita dihina setiap hari. Nah, baru ni pula kata orang kafir, kata dia percuba seboleh-bolehnya nak pastikan orang Islam menjauhi Al-Quran. Kita tak heran benda tu Allah sebut dalam Quran. Dalam surah 40 Al-Mu'min ayat 26. Wa qala allazina kafaru, dan berkatalah puak-puak kafir, la tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu dengar Quran ini. Wal ghaufi la'allakum taghlibun, buatlah, ganggulah untuk mengalahkan dia. Di antara cara musuh-musuh Islam, tuan-tuan, tak mau bagi tersebarnya ajaran Islam, itulah dia hasut. Nah, ustaz ni kena ban, ustaz ni ban, kena ada tauliah. Kita tak sedar, kita terperangkap. Lama-lama orang tak dengar Quran, orang tinggal Islam. Kan, duk cakap pandai tu. Ini dalam kita lah banyak kitab, bukan Ibn Katsir lah. Kitab WhatsApp, kitab Facebook. Yang tu dalam kitab Facebook. Mereka akan usaha, nah, supaya umat Islam menjauhi Al-Quran. Dulu Gladstone ni tahun 1870 lebih lah, Perdana Menteri England. Dalam di parlimen di Great Britain lah, kan? Dia pegang Quran tu, muslimat. Apa dia kata? As long as the Muslim hold this book, we will never be able to defeat them. Selama mana umat Islam beramal dengan buku ni, kita tak mampu mengalahkan mereka. Sebab tu dia cari jalan supaya umat Islam jauh pada buku ni. Tak usah duk dengar. Baik. Boleh. Dari Quran tadi cikgu jangan lupa, surah 40, surah Mukmin ayat 26. Dan berkata orang-orang kafir, jangan kamu dengar Al-Quran ini. Buat kacau, buat bising, ganggu bacaan mereka, nah, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ini dia Malaysia kau tenat tadi. Nah, sebab tu pendakwah ni kena berani lah. Lah ni kena cakap direct to the point lah. Tak usah duk pusing-pusing je lah. Apa jadi pun jadilah. Nah, sebelum terlambat. Nah, depa cukup benci ni. Orang Melayu dah mula bersatu. Nah, depa tahu kalau Islam, umat Islam satu, harapan depa cukup punah nah. Kan? Kalau bergaduh cantik, siapa yang untung? Kan? Walaupun depa tak banyak kerusi, depa jadi kingmaker. 42 kerusi di AP dalam parlimen. Siapa yang duk buat atok semua perancangan? Tidak. Kalau tidak, depa boleh saman bila Syed Saddiq, anak Siddiq Sigaraga, Menteri Belia dan Sukan, budak muda tu umur 26. Dia buat pengakuan apa? Kan? Memang Pakatan Harapan nak mendera rakyat 2 tahun pertama dengan mengatakan negara nak bankrupt begitu begini. Dekat pilihan raya baru depa bubuh injection. Bagi macam-macam. Depa rancang macam tu supaya depa dapat terus kekal memerintah. Tapi malangnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ali Imran ayat 54. Kita lupa, tuan-tuan, Allah juga merancang. Dan Allah sebaik-baik perancang, alhamdulillah. Nah, tindakan Datuk Tun M tu kita akan kenang sampai bila-bila. Pasal apa? Dia yang tebuk kapal itu sampai karam. Dia timbul, dia penuh semua tenggelam habis. Kan? Nah, itu jasa dia, tuan-tuan. Nah, semua gerak daripada Allah, betul tak? Kalau kita tak ambil peluang yang ada, masih berkelahi, masih tak mau bersatu, tengok muka anak cucu kita kesian esok. Kita mati, cikgu, duduk sebelah, dia duduk maki hamun. Hampir tak pergi tengok kah hari raya, aku buat tawan hang. Pak aku tak guna. Ni kita merempat ni. Belum berlaku nah, sebelum berlaku wal yakhshal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan. An-Nisa ayat 9. Tuhan sebut. Tengok muka anak cucu kita ni yang kita nak tinggal ni. Kan? Allah, kita kena berdakwah bagi jelas. Nah, tak usah takutlah kat siapa dia. Nah, boleh Pak Haji? Pak Haji setuju? Setuju?
Ha? Setuju lah? Setuju lah yang nak kena aku. Tak kena insya-Allah. 30 tahun dah kau saya duk cakap macam tu lah. Oh ni khutbah ni mak saya bagi kau-kau punya. Ish kau tu kata silap tu tak rakam. Cukup power ni tentang penyatuan umat. Sini pula nak panggil sekali. Ha? Kuliah maghrib boleh takkan khutbah tak boleh. Ha? Berkhutbah bukan baca khutbah. Ya. Ha. Baik. Ha, jadi itu nah kena faham lah nah iman dan takwa. Ha, sebaliknya orang-orang yang mengingkari hukuman-hukuman Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang kafir, tak beriman. Siapa yang tak beriman dengan rukun iman 6 perkara, kafirlah mereka. Dan neraka adalah tempat kediaman mereka. Dia dua ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Sebahagian manusia akan masuk syurga, sebahagiannya lagi masuk ke dalam neraka. Ayat ke berapa tu? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Tak ingat dah. Kisah. Surah 42 Asy-Syura. Asy-Syura ayat 7 kot. Cuba tengok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Asy-Syura ni surah ke-42. Pasan ayat tu lah kot. Ayat 7 tu. Surah ke-42 ayat 7. Biasalah, ada syurga ada neraka, ada sembahyang masuk syurga. Kan? Nak masuk syurga, Allah dah bentang lah. Ahli syurga macam ni sikap mereka, ini amalan mereka sewaktu hidup di dunia. Ahli neraka macam ni. Nak salahkan Tuhan tak boleh. Tuhan bawa main Quran, ni panduan. Dia bagi dah guideline yang sempurna, ikutnya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Siapa ikut Quran? Quran inilah yang mampu memimpin manusia ke jalan yang lurus. Kadang-kadang orang Islam tak ikut Quran, orang bukan Islam buat kajian, akhirnya memeluk agama Islam. Dia lagi hebat dari kita. Tu Ustaz Farid Ravi ni apa Quran tu no? Oh, India tuan-tuan, asal India. Agama Hindu lah kot, kan? Apa Quran? Tu hadis Sabah tu apa nak Ustaz? Tak ingat. Dia Kristian, satu keluarga semua Kristian, dah semua masuk Islam. Nah, kita Melayu, tak apa Quran. Ustaz Kristian pun hafiz lah. Buka sekolah tahfiz pula tu. Kita Melayu buka karaoke. Mangkuk hayul. Tuan-tuan nak mampus pun nak menyanyi lagi. Aduh, tu jalan pergi Kuala Keti tu. Ya, tuan-tuan ada kan? Bukan nak fitnah. Setengah malam kita balik sama. Duk menyanyi lagi, seronok ni. Hampa tak ingat malaikat main lap sekali balik awal. Tambah hak bomok ni tak sadar fikir ni la aksir min zikri hazimil ladzat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi ajak supaya kita banyak mengingati sesuatu yang dapat memutuskan kelazatan dunia, yakni ingat mati. Saya banyak sebut mati pula apa no. Pani yang pas sedih pula aku tak ada. Tengok hampa pergi dulu. Lah ada lagi. Tak ada fikir abad mati. Yang penting apa bekalan kita nak bawa balik. Itu yang paling penting. Jadi itulah keadilan Allah. Justru itu Allah Ta'ala mengingatkan apa jua perkara bersabit dengan hukum-hukum agama yang diperselisihkan mereka tentang hukuman. Keputusan hukum itu adalah terserah kepada Allah. Kita jawab macam mana? Jawab ambil Al-Baqarah ayat 32. Ayat ni lah tuan-tuan dan puan-puan, dulu kini selamanya saya tak hafal. Saya heran dengan ayat ni, tak boleh nak ingat. Walhal tuan-tuan pun ingat. Sebab tu saya mukadimah saya tak baca ayat ni. Subhanaka apa? Saya juga tak ingat tu. Yang di mana para malaikat menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu dia. Malaikat kata, maha suci engkau wahai Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saya tengok tafsir Ibn Katsir. Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagai pencipta alam dia tahu. Maha bijaksana, bijaknya Allah dalam penciptaan dan urusannya. Masya Allah.
Kan? Dia cipta alam ni, dia tahu dah kena ada ni, ada ni. Kita duduk di Malaysia, kena tu kata bijak. Di Malaysia sebelah Asia ni, makanan yang sesuai kerana cuaca ni, begian. Kan? Di belah Eropah, Amerika, begian. Hebat. Itu yang kata Alimul Hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ciptaan dia pun hebat, dan kemudian segala urusan-urusan Allah, semua urusan yang cukup rapi, tuan-tuan. Bukan kita. Kita kalut-kalut tak ada, tak kena. Betul tak? Saya kalau kalut, Syekh, alamat tinggal barang. Itu kelemahan saya. Kalau nak check out hotel, saya dari awal kat lepas subuh, saya pack pelan-pelan sambil baca Quran. Saya hafal lah, cara hafazan. Saya ni susah sikit baca Quran, tengok dia nak menguap. Kan? Hampa pun sama ya lah. Kan? Kau warak lebih daripada aku kot. Kan? Tapi saya lepas subuh habis sembahyang di hotel, saya akan pack barang. Lepas tu saya tak pernah tinggal barang. Tak pernah tinggal barang. Yang kedua, saya mana-mana pun insya-Allah sampai awal. Hari ni lagi awal, masjid kunci. Sedih aku. Aku sampai 6.30. Lepas tu pergi sembahyang jenazah, saya tak balik. Saya duk fikir buang masa balik pun, saya teringat Taman Selasih bagus. Tuan-tuan pun esok kalau ada duit, buatlah satu bilik dengan siap dengan tanda. Macam projek yang kami buat lah ni, kompleks tu memang kita buat bilik untuk keluarga. Siap komplit tanda. Dia takkan duduk sewa hotel lah. Mana penceramah yang bawa keluarga. Tadi saya pergi berehat di Taman Selasih. Ada aircon, tandas apa semua. Kan? Saya letak kepala, dapat 15 minit, terlelap kat lah. Pasal saya dengar ringin tone saya bunyi. Ngoroh. Boleh dengar wali-wali memang dia tidur, dia boleh dengar apa berlaku keliling. Kata aku mengeroh dia ni. Kawan nak bawa saya tu lagi kuat, dia punya ringin tone. Full volume tu. Dan tu aircon tu jadi macam nak tu panas. Tak boleh nak tidur, jam. Set tak jadi set dekat pukul 4 bangkit lah. Ambil uduk pergi sembahyang dengan mereka. Tu yang tak balik kan. Mai kot belakang ni sampai awal 6.30. Tolak semua pintu tak buka. Nasib baiklah ada agak switch di luar. Ada sebuah masjid tu, dia bagus. Dia pasang kipas luar, switch dalam mangkuk ayun tu. Kedekut tidur masih. Sini bagus. Kan, kunci tak apa, ada sejadah apa semua kan. Baik. Jadi itu cerita dia. Nah, saya jenis tak suka buang masa. Balik 45 km nak mai pula. Buang masa. Hari ni saya dan tuan-tuan. Tak ada nak cerita, kan saya duduk saja. Saya dan karang satu ceramah tajuk dunia. Siap dah nota dah. Ayat Quran mana, hadis apa semua ada. Ni tajuk dunia. Saya nak bagi dia tertib esok baru saya nak mula buat ceramah. Tajuk dunia, apa dia dunia? Ada hadis, ada Quran, ada hadis, ada Quran. Tak rugi. Nah, saya bukan duduk saja. Nah, hargai masa tuan-tuan. Nah. Baik. Tapi tidur 15 minit tadi pun sampai lah tak mengantuk, kira okey lah kan. Kadang-kadang tidur 2 jam pun bangkit duk menguap hau lagi kan. Ni 15 minit tidur wali-wali macam tu lah. Nampak tidur tak tahu lah wali ke wali walqa kan. Justru itu Allah Ta'ala mengingatkan apa jua perkara bersabit dengan hukum-hukum agama yang diperselisihkan mereka tentang hukuman, keputusan, hukum. Tak usah duk petikai. Dia tahu alim dan hakim. Maha mengetahui, maha bijaksana. Kita bijak lah. Hak kita bijak ni duk boleh ingat surah sekian. Dia bagi ke macam malaikat jawab. Nabi Adam boleh habaq kan benda ni apa-apa semua sebab Tuhan ajar. Malaikat kata kami tak boleh sebab hang tak ajar kami. Kalau kami boleh pasal hang ajar. Sama. Jadi kita nak petikai pasal apa, nak tolak pasal apa ketetapan Allah. Nah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ini soal akidah. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Al-Maidah ayat 50. Apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang siapa yang lebih baik pada undang-undang aku? Bagi kaum yang yakin. Keyakinan soal akidah. Saya yakin jalan penyelesaian hanya dengan undang-undang Allah, bukan undang-undang ciptaan manusia.
Cuba tengok kalau lah Malaysia itu, dia penduduk tikai, RUU lah apa. Kalau lah kata di Malaysia dulu dilaksanakan qazaf, Anwar Ibrahim tak kena kes liwat. Sampai 2 kali je. Ni keluar terbaru pula. Pok-pok ni pun tak serik-serik fitnah. Kita tak terima. Sebab kita ikut Quran. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Tuhan ajak dalam surah An-Nur ayat 4, bila kita mendakwa, menuduh seseorang berzina atau liwat, bawa 4 saksi. Cuba ada qazaf. Kan? Kawan yang dakwa yang fitnah Anwar Ibrahim yang kena sebat 80 kali sebatan. Tapi tak mau. Badi main lagi. Oh, ini masyarakat majmuk, multiracial country, is very impossible. Rambut. Kan? Kita duk habaq banyak kali bila undang-undang Islam dilaksanakan, hak orang-orang bukan Islam will not be jeopardized. Tak ada masalah, teruskan akidah hangpa, tak ada paksaan. Kita tak yakin. Ni Tuhan tanya, undang-undang siapa lebih baik undang-undang aku? Ambil contoh tu ya. Kalau ada qazaf, dia tak kena. Berapa lama duduk menyerah? Syekh pernah duduk menyerah. Nak duduk? Awak nampak takut memang sayang bini. Aku pun tak mau. Tidak. Tapi depan parlimen pula. Bapak ni tak ada ajalah hudud-hudud. Hudud ni inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil khainina qasima. An-Nisa 105. Ulama kata dalil qat'i, dalil yang terang dan jelas menafikan tak wajib, batal iman dan Islam. Ni dalil qat'i ni. Tengkang boleh. Ada khazah itu. Tuduh dia liwat. Mana saksi? Dia terlepas. Kawan yang tuduh kena 80 kali sebatan. Karena menjatuhkan maruah orang. Tidak. Tak mau hukuman Allah. Dia cakap pandai tu. Kena kepala sendiri baru ada kai. Enggak? Ni berapa orang dah? 1, 2, 4 dah. Kes dah. Itu macam mamak seseorang. Ni amai pula siapa pula tu. Tak habis-habis. Drama pun berhenti-berhenti. Drama pun ada ending dah. Semalam habis dah. Mira Filzah. Tengok lah kau. Hak dua beradik muka sama. Amboi warak muslimat tak tengok. Saya tak tengok. Depa kata malam ni habis. Hampa tengok aku tak kelapa. Aku jenis warak. Tidur awal. Memang mungkin tanya orang lah jadi apa. Dua beradik adik tu kena tikam mati. Drama pun ada. Dia punya ending. Kan? Penamat. Ni tak ada. Pasal keluar liwat 3, liwat 4 lah. Tu dia kata kalut sangat tu. Nak jadi Perdana Menteri ke-9. Isu ni keluar dah. Tu kata pengampunan dia pula tak sah pula. Saya tak faham pokok ni. No? Pengampunan yang agung bagi itu tak sah. Dicabar di mahkamah. Saya tak faham. Yang itu agung kata okey dah. Ni undang-undang manusia macam tu. Dia tak? Macam ni lah almarhum Datuk Mufti Selangor. Bila dia disingkir, dipecat. Dia pun tak ada tauliah. Loh. Dia nak ceramah kena ada tauliah. Bekas mufti tu. Jadi mengarutnya tauliah ni. Saya tak ada tauliah 30 tahun dah seluruh Malaysia saya pergi. Saya ada Quran hadis. Hampa cek sendiri Dia dah. Hampa cek sendiri aku cakap betul tak betul. Tafsir tu betul kat syarah hadis tu betul ke tak? Datuk Mufti. Mata Mufti tu satu Malaysia dia boleh ceramah. Habis kena pecat. Tak boleh. Dia tak ada tauliah. Tak dibenarkan mengajar. Pening-pening. Inilah dunia undang-undang manusia. Tiada. Allah dah sebut atas lidah Nabi apa? Balighu anni walau ayah. Itu tauliah lah. Sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Dan hadis ini cukup jelas. Imam Bukhari tak semesti alim kau. Kita tahu satu benda, kita boleh cakap tentang benda kita faham tentang agama. Satu tu yang aku reti. Cerita lah. Itu tauliah lah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Tu tauliah pada Allah pula. Surah An-Nahl ayat 125. Tauliah pada jabatan agama mampu Kalau saya pergi ujian confirm tak lulus lah.
Depa kata pi dah Ustaz Kedah, aku tak ada nama. Kan? Lama dah mula nak bagi tahu dia. Tumpang kita jadi kerajaan ni, kan? Tak payah. Dia tak? Tak ni kawan tanya tu aku jawab lebih daripada dia kemaluan besar pula. Kan? Dia tanya sikit aku lipat dengan Quran ni jam dia. Kan? Kita bukanlah kemas, bolehlah ustaz besar-besar je, kan? Ngarutlah undang-undang manusia, ciptaan manusia semua pembohong. Dia tak? Undang-undang Allah dan Rasul yang betul. Jangan petikai. Tengok dia kata di sini. Keputusan hukum itu adalah terserah pada Allah dan Allah adalah hakim yang berkuasa untuk memutuskan dan menetapkan hukum-hukum itu. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura ayat 10. Asy-Syura ni surah ke-42. Kalau Asy-Syu'ara surah ke-26. Jangan keliru. Surah ke-40 ada dua nama, Mukmin pun dia, Ghafir pun dia. Surah ke-41 ada dua nama, Hamim Sajadah pun dia, Fussilat pun dia. Surah ke-76 pun dua nama, surah Suratul Dahri pun dia, Al-Insan pun dia. Jangan tak dengar ustaz kata surah ke-76 Al-Insan ni, tak betul ustaz ni. Tu Suratul Dahri sama, dia ada dua nama. Surah ke-17 Al-Isra' dengan apa? Bani Israel apa? Al-Isra' tu surah ke-17 dia ada dua nama. Cuba tuan-tuan cek. Jadi jangan duk komen lah, kau tak kira ustaz tu sebut lain, saya sebut lain. Ustaz Jarilong salah orang ni. Mereka memang nak cari kesalahan ustaz. Ustaz ni jagalah. Kan? Orang duk mak, tersilap langkah. Mereka cantik. Sebelum lepas tu hak dia kena COVID dia menjalankan tugas je lah. Bukan saja dia nak melilau harta tuan-tuan. Kan? Nak buat macam ni, kita doa lah mudah-mudahan dia sihat kot, tak ada apa-apa no. Tapi kita tengok COVID ni banyak kena Melayu no. Di AP tak kena pun no. Bagi mampu cepat sikit lim siang limuan no. Ngo komeng, ngo keham, ada seorang tu ngok. Hampa tak faham, aku tak mau cerita kepada dia. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Asy-Syura ayat 10. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut-pengikutmu, apa jua perkara agama kamu yang kamu berselisihan padanya, maka hukum pemutusnya terserah pada Allah. Tu dia. Sebab tu bila kita berselisih, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Tengok Quran, tengok hadis. Kan? Jangan ikut sedap hawa nafsu kita ya, tak mau tengok kena tengok. Kan? Tengok dia kata sini. Sehubungan dengan itu Allah Taala mengingatkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan. Syaitan, saya ulang lagi, dua bangsa, jin dan manusia. Syaitan jin tak hebat. Kita banyak ingat Allah, dia lari tinggal kita. Syaitan manusia, hang baca Quran sehari satu juzuk pun dia duduk sebelah. Apa member? Dia kata, jom pergi makan sate kajang. Hang nak pergi kuliah, aku belanja, aku dapat bonus hari ni. Kita pun tinggal kuliah. Terpedaya dengan syaitan. Mana dalam Quran? Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuh-musuh. Yang terdiri daripada syaitan, syaitan manusia, syaitan jin. Manusia kuat cikgu. Jaga-jaga sikit. Sebab tu kena pilih-pilih kawan. Kalau kita tak peduli tentang agama Allah ni, sebagai ulama kata Allah hantar syaitan manusia yang berkira rosak kita. Mana dari Quran surah Al-Nisa ayat 36 37, Az-Zukhruf surah 43. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Surah ke-43 ayat 36 37. Syekh dah.
Siapa tak tulis tentang Islam, nah ini ayat dia. Tuhan hantar mai syaitan. Syaitan itulah menjadi teman setia anda. Fahuwa lahu qarin, mana jadi kawan. Dan kerja dia menyesatkan kita jangan ikut jalan Islam. Ada Syekh? Tak ada abang kan? Tak ada lorak apa? Kan? Bukan kena bayar apa pun. Kan? Dia cakap yang saya suka bila cakap ada dalil. Baru iman kita meningkat. Tuan. Jangan cakap saja. No? Ada orang tu dia nak test saya tu tapi dia silap cikgu. Tiga soalan yang dia tanya tu aku tahu jawapan. Selamat aku hari tu. Dikajak. Kita dah habis dah sama. Ustaz, minta maaf nak tanya 3 soalan. Oh kacau. Kan? Tiga soalan tu semua. Ni aku boleh jawab. Alhamdulillah dalam hati Allah. Terima kasihlah kau tidak kemaluan besar aku. Kan? Dia golek kepala. Ish. Yang syok soalan pertama tu. Dia kata saya tak ingat. Dia tak ingat nak tanya apa. Dia kata saya tak ingat nak tanya apa. Nak tanya Ham tak ingat. Tapi dia kata itulah ada seorang Perdana Menteri Britain dulu. Dia pegang Quran. Dia kata macam mana saya tak ingat. Oh ada Gladstone dia kata. Tadi yang saya sebut tu. Kita cerita Quran. Dia tanya soalan saya tentang Quran. Jadi Quran ni macam mana Ustaz? Dia nak test saya sebab sahabat yang bawa saya duduk belakang dia. Jawapan ada dah atas dia. Mangkuk ayun semua. Jawapan ada dah. Dia kata adakah soal umat Islam ni meninggalkan Quran zaman kita? Tak, saya kata Suratul Furqan surah ke-25 ayat 30. Oh, dia akan tuik. Saya pun tak ingat ya tu. Saya kata cuba buka Quran. Dia kata betul jawapan tu. 2-3 soalan lah dia tanya. Kan? Bukan nak kata kita hebat. Biasa-biasa aja. Kan? Dia nak anugerah Allah. Kan? Dia boleh jawab dengan Quran. Kita nak macam tu. Quran, hadis. Kita bukan sombong. Kita duk habang anugerah Allah. Hadza min fadli rabbi. Dia kata saya snobbish. Cakap betul sikit. Snobbish ni sombong. Tak sombong kan? Kan? Saya duk habang. Ini adalah anugerah Allah kepada aku. Surah An-Naml ayat 40. Jadi kita jangan duk tegak sangat tengok dia kata sini. Jangan terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan. Syaitan manusia, syaitan dia. Lagi satu dah saya teringat tentang syaitan. Jadi syaitan ni ada jin manusia. Al-An'am 112. Kemudian dalil tak sah selepas tu apa pula? Siapa yang tak peduli tentang Islam, tentang agama, dia akan didampingi oleh syaitan. Syaitan manusia kata tafsir Zainuddin Amidi. Ni macam kita duduk tengah rancak lah ni. Penyatuan umat. Penyatuan umat kan ada juga syaitan dia nak merosakkan penyatuan umat. Ada suratul Hajj surah ke-22 ayat 52. Kalau nabi pun kenal, takkan kita tak kenal. Wa ma arsalna min qablik rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Saya tak mau terjemah, dengar elok. Surah apa? Al-Hajj. Surah tentang syaitan ni 3 lah. Saya bagi dalil lah. Esok tuan-tuan tolonglah bawa-bawa cerita ni. Jadi kalau kita tengok kucar kacir kelang kabut penyatu rumah, kita syaitan lah. Kan? Ada. Duk tengok elok-elok dah. Elok-elok alhamdulillah dah. Yang nu. Ayat berapa? 52. Ada tak? Tak ada ke? Ada. Saya tak jumpa okey. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul dan nabi itu mencapai cita-citanya itu supaya gagal. Ini sedang berlaku tuan-tuan. Duk tak duk pihak abang dia cukup engkau dah. Aku dengar engkau tu berapa puluh kali dah. Ada 121 angka. Boleh jadi kerajaan. Orang duk buat elok dah. Orang Melayu dah mula bersatu. Tu syaitan juga tu. Lah, kami tak mau dah dulu tu. Faham tak dulu? Tak faham. Pakatan Harapan lah. Cemui lah. 22 bulan. Cukup lah. Dah elok dah. Hamil dua sekali bagi jadi elok.
Kita duk habaq hak orang bukan Islam tidak terjejas. Al-Baqarah 256, Al-An'am 108, apa nak apa lagi? Mai saya baca semua dalil. Jangan ketegang. Orang bukan Islam tak terjejas dengan tertegaknya sebuah negara Islam. Saya nak baca semua sekali. Dengar elok. Pertama, la ikraha fiddin. Al-Baqarah 256. Tak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, dia dengan akidah dia nak sembah berhala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Al-An'am ayat 108, muka surat 195, tafsir Profesor Mahmud Inut. Pergi tengok huraian dia. Dua dah. Kan? Baik. Kalau dah mereka tak dipaksa, mereka berhak menyembah, macam mana segi keadilan? Kita tak boleh buat zalim kat mereka. Kan? Pasal apa tak boleh buat zalim? Kita baca hadis yang ke-24 dalam kitab hadis 40. Ya ibadi, ini hadis qudusi Imam Muslim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Allah sebut, wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku mengharamkannya ke atas kamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi walaupun tak ada orang bukan Islam. Mana dalil? Dalil dia ayat An-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap DAP kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Tu tadi hadis Tuhan larang kita buat zalim. Nah, ayat Quran pula kata, kan, kena berlaku adil. Baik. Kalau kita tindas orang India, orang Cina, Sikh ni, kerana nak menjayakan rancangan orang Melayu, nak bagi orang Melayu berjaya dengan menzalimi mereka, Nabi sebut, Nabi tak terima kita sebagai umat. Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah? Al-asabiyatu an tu'aina qaumaka 'ala zulmi. Hadis Muslim. Nabi tak mengaku tiga golongan ni bukan umat aku. Pertama, yang mengajak, yang menyeru kepada asabiyah. Yang kedua, yang memperjuangkan asabiyah. Yang ketiga, yang mati kerana memperjuangkan asabiyah. Sahabat tanya, mal asabiyah tu ya Rasulullah? Benda. Asabiyah tu benda. Orang Kedah tak menatang apa? Pasal orang Kedah kan. Kalau Selangor benda. Terengganu pun macam tu benda. Datang apa? Al-asabiyatu an tu'aina qaumaka 'ala zulmi. Kamu tolong bangsa kamu dengan menzalimi bangsa lain. Nabi tak mengaku umat. Kita kena amal benda ni, jangan buat zalim kat depa. Kalau kita buat zalim, hadis Muslim lagi, ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Maniam yang dizalimi oleh orang yang bernama Ahmad, dia pergi ke tokong, dia berdoa, mustajab. Boleh? Lengkap tak? Yang ni kita nak bawa ni pindah aku, bukanlah kalau belum menang. Kalau menang itu di parlimen ku habang menatang ni. Kan? Tapi kasar sikit lah, Pak. You stupid fool. You bloody fool. Listen carefully. I'm going to elaborate. Cakap putih sikit. Saya kata apa? Biar putih ustaz ni cakap putih. Kan? Itu cerita dia. Boleh Pak Haji? Cukup jelas lah. Ada hadis, ada Quran. Tak boleh buat zalim. Walaupun ada orang bukan Islam. Itu dia. Kita amalnya ni tentang kita hidup harmoni. Tapi malangnya, tadi syaitan masuk. Dia tengok elok dah, faham no bergabung dah. PPBM berlompat duduk sekali. Nak mula ramai ni Melayu ni. Saya ada genap dah 121. La ilaha illallah. Ada orang telefon saya ni nak jadi apa ustaz? Jadi gila babi. Dia kata. Awak marah sangat ni penyatuk rumah ni. Hang medok sekali. Hak orang bukan Islam tidak terjejas. Kita duk habaq dah. Ketegak sungguh. Tak pakai hadis, tak pakai ayat Quran. Nak pakai apa? Dia tak? Pak Haji, kasih luar kan kita? Cemui aku. Han jadilah Perdana Menteri tepi sampai kiamat. Mungkin bukan Perdana Menteri ke-9, tambah kosong belakang.
Dia kata lama lagi nak tunggu nasib hang. Aduh, kalau kita dah betul dah kita ni orang Islam yang beriman, terus berkelahi. Memang bukan Haji Hadi tu tak perfect. Dia bukan sempurna. Saya duduk sembang dengan, tak mau sebutlah, tak boleh sebutlah kan. Bukan dia sempurna, dia pun ada kekurangan kan. Tapi kena ingat dalam PAS ada MSU, Majlis Syura Ulama. Duk ada dekat 16 orang. Takkan semua 16 orang tu tak betul. Dia tak? Kau tak panggil lah syura. Bukan jenis pak angguk. Ya. Wa amruhum syura bainahum. Wa apa lagi tu? Wa syawirhum fil amri. Hak pertama tu syura 38. Yang kedua tu Ali Imran 159. Tuhan suruh mesyuarat. Dah tak? Wa amruhum syura bainahum. Asy-Syura ayat 38. Dalam urusan mereka bermesyuarat. Mungkin nak buat satu ketetapan, nak kerja sama dengan UMNO ni boleh tak boleh. Lah ni tak apa, kita balik istikharah. 16 orang ulama semua pergi istikharah. Kita ahli-ahli mengarah. Boleh dengar ringing tone tu, ambil tidur. Esok mai mungkin macam tu saya buat contoh lah kan. Dia buat istikharah. Nabi bagi jaminan istikharah. Siapa yang istikharah, dia tak akan menyesal. Tu cerita dah kan. Itulah kelebihan tuan-tuan. Kelebihan 4 ada Majlis Syura Ulama. Awal ni mana ada. UMNO kawan dengan PAS baru setahun. Pindah dah perlembagaan. Apa dia? Satu perlembagaan kecil dan pindah meletakkan Islam dulu. Melayu nombor 2. Dulu Melayu dulu. Pak Ji balik pergi check tengok ada tak dulu. Nah, bukanlah kata Pak Ji UMNO kan. Kod lah ada UMNO punya kan. Tu cerita lah. Boleh faham tak ni? Boleh faham Muslimat? Nak cakap macam tu. Nak cakap apa? Hampa gelap apa? Hampa UMNO apa? Tak apa dah kawan dah. Dia dah pindah dah perlembagaan jadi dia letak Islam dulu. PAS awal-awal lagi dalam perlembagaan PAS, rujukan utama ialah ayat Quran An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Sama macam piagam Madinah, lembaga Madinah yang Nabi gubal, negara Islam yang pertama. Rujukan utama Quran, hadis, qiyas, ijma'. Ijma', qiyas. Utama Quran, hadis. Tu bila mai elok ni, syaitan masuk aja. Tu syaitan tengok tu. Lah dah elok dah rakyat membasa. Rasa sedap dah. Sono ni nak dapat pula ni awak tak sono. Tak ada kerja apa kat ni. Saya pun dah tak ada kerja apa, buatlah permohonan. Dia pun tak bagi kat aku mangkuk. Hak 1000 tu lah. Rupanya dia kena pergi kat bini. Orang perempuan yang dah buat lama dah. Saya mana nak tahu kan. Bagus juga bagi kat orang perempuan ni. Bagi kat orang perempuan, masuk akaun dia, payah nak keluar. Tak nak? Jenuh kecek lah. Masuk akaun suami, meruyuk. Dia masuk, dia tak abang. Kata mereka bagi dah. Kata 3 bulan tak tahu. Aku pun tak tahu. Ada ke tak tahu. Bukan orang lelaki-lelaki sini kak. Orang lelaki sini kata ni sini bersama lah. Kan? Tu syaitan lah tu. Han tak mau kau tengok. Inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Han nak tolak mana ayat ni? Saya tak ingat ayat ni surah apa. Al-Anbiya 92 ke? Dia buka tengok. Dia sebab ada 2. Saya baca ni apa? Inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah. Lagi satu surah apa? Nun lain sikit. Kan? Kamu adalah umat yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Kita doa aja UMNO, PAS bersatu, PKR, Islam pun semua di AP samai. Kita bersatu ada ayat tu. 92. Inna hadhihi. Lagi satu saya tak ingat bunyi mana tu. Anu fatakun ni fa'budun. Kan? Ni. Awak kami tidakkan kami tak betul ya ni. Jam cikgu. Nak jawab sikit dah ambil gambar lama lah ni. Dekat ta'lim ni. Kita tengok suratul Hujurat, surah ke-49 ayat 10. Dengar elok-elok. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Satu, faham di API Islam lah kan. Apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah. Nah, orang-orang yang bertelagah ni. Suruh damai, bukan suruh kelih. Mana? Elok dah. Dia main syaitan masuk pula. Cukup pula dah. 121 pula dah. Dia kata ada 120 kerusi. Kalau kerusi saya percaya lah. Boleh pergi beli kedai di perabot. Kan? Kalau ahli parlimen pun tak percaya. Syahidan Kasim sumpah-sumpah. Saya dok. Yang syok dalam senarai tu nama Najib mana? Tu aku tak pembohong. Takkan Najib nak sokong dia. Kok pasal apa abah dia ni tak maafkan Najib kot. Kita tak kisah. Sabit kesalahan kena berlaku adil. Tak boleh kena dia orang kita. Tu zalim. Orang zalim masuk syurga. Syekh. Betul? Bagi dalil Quran sikit. Tak ingat? Ingat juga lah. Surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 227. وَسَيَعْلَمُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Saya cek tafsir Ibnu Abbas. Asy-Syu'ara surah 26 ayat 227. Ayat terakhir lah kalau tak silap saya. Dan ketahuilah wahai orang-orang zalim, esok di akhirat di mana kamu akan ditempatkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, neraka Jahannam. Zalim tak ada tempat dah, neraka ada. Tu ingat dah nak. Kemal dia ingat. Dia ingat hari tu lah, hari ni tak ingat dah. Itu cerita dia tuan-tuan. Ni anugerah Allah. Saya boleh habang surah apa sekarang. Anugerah, bukan saya tak hebat. Saya pernah lupa terus pada. Lupa terus tak ingat. Itu kelemahan kita. Jadi tu saya duduk tikai. Tengok dia kata sini. Dia habang, jangan duduk tikai. Mana lagi dia kata? Maksudnya dia habang. Mana dia? Hilang dah. Tak mana? Jangan terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan. Syaitan manusia, syaitan jin. Manusia kuat dia yang mengkucar-kacirkan. Bila Nabi ada satu hasrat, cita-cita murni, dia akan kucar-kacirkan. Nak pastikan cita-cita tersebut gagal. Ayat tadi Al-Hajj 52. Dan jangan pula mencari hakim selain daripada Allah Ta'ala. Tu ayat saya baca tadi Al-Maidah 50 tu. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang jahiliah selain pada undang-undang termaktub dalam Quran dan hadis, itu jahiliah, rekaan ciptaan manusia, tak boleh. Dia boleh bawa ke syirik, tuan-tuan. Bukan syirik bid'ah, tapi bid'ah ni apa tak cakap. Depa dia cerita bid'ah ni. Yang ni apa tak kata bid'ah, cakap banyak pun nak tunjuk nama kitab. Takkan lebih pandai pada pengarang kitab. Tuan-tuan pergi cari Syekh Mustafa Abdul Rahman. Hadis 40 ada. Contoh-contoh bid'ah, menolak nas Quran dan hadis, terima pakai undang-undang ciptaan manusia yang berdasarkan akal fikiran. Itu bid'ah dan syirik. Lepas tak baca pula hadis tentang syirik. Adi bin Hatim, semua ada. Allah, firman Allah, afa ghairallahi abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Ayat 114 Al-An'am. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam tuan-tuan lambat tu okey, sejam dah cukup lah, sikit-sikit. Tak ada orang cemui. Kan? Katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan-syaitan itu sehingga aku hendak mencari hakim selain dari Allah? Bisikan syaitan main dia bisik. Saran tak bagus ni, tak adil. Hak kita buat elok dah. Hendak mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya satu persatu tentang yang benar dan yang salah. Apa dia? Allah dah cerita beda. Jalan lurus, jalan bengkok ada. Wa hadainahun najdain. Al-Balad ayat 10 dalam juzuk Amma.
Nah, lagi satu. Inna a'tadna lil kafirin. Nah, bukan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Itu dia juga. Aku buat dua jalan. Jalan syukur, jalan kufur. Hampa nak ikut mana? Akal ada, Quran ada. Nah, sebab tu diperingatkan kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, nah. Jadi firman-firman Allah Taala tersebut menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah hakim yang berkuasa menetapkan dan memutuskan sesuatu perkara atau hukum dan mengadakan peraturan-peraturan yang paling indah. Pasal apa? Hakim, bijaksana. Urusan Allah indah, bijaksana, sempurna dan rapi dalam penghakiman. Dia tahu dah. Kalau curi macam ni, potong tangan. Kalau merompak, salib, kemudian turun, pancung. Pasal apa cengih sangat? Ada sebab. Dia tahu. Nah, dan mengadakan peraturan-peraturan yang paling indah dan rapi dalam penghakiman, di mana ketetapan dan keputusan hukuman Allah Ta'ala itu tidak boleh ditolak dan dibantah. Ini orang tak beriman, dia tolak, dia engkar. Dan tidak ada bersamanya meluluskan sesuatu hukum itu. Yang ni saya boleh bagi dari Quran, Al-Kahfi ayat 26. Dengar ayat ni, dia kata, tidak ada bersamanya meluluskan sesuatu hukum itu. Al-Kahfi 26. Wala yushriku fi hukmihi ahada. Tuan-tuan dengar Al-Kahfi ayat 26. Apa dia kata? Dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Itu dia sebut. Tok guru takkan nak semua nak bubuh ayat Al-Quran, tebal kitab kan. Kita ayat tu kita selitlah sikit. Nah, boleh? Anu dia sebut lah. Tengok dia kata, dan tidak ada bersamanya meluluskan sesuatu hukum itu. Dia buat atas ilmu pengetahuan dia selaku pencipta alam. Boleh tuan-tuan? Kita tanda ni dulu. Keluar pada pagi dah hui. Nak balik rumah lah pula. Saya tanda ni dulu. Macam biasalah kalau tuan-tuan nak menyumbang, saya ucap terima kasih lah. Nah, InsyaAllah tuan-tuan, kami manfaatkan sumbangan yang saya duk kutip selama 11 tahun ni sampai terbina 6,5 bangunan. Tu setengah duk tengah buat kan, dan dapat mengurus mentadbir tahfiz dengan baik, boleh bayar gaji, makan minum, kaki tangan, pelajar-pelajar semua. Yang itulah kita bagi makan, bayar gaji. Yang itulah penaik bangunan baru. Nah, ucap terima kasih banyak-banyak lah. Kemudian kalau tuan-tuan nak bantu lagi, ada produk-produk selalu tu. Kopi Goji, apa nama lagi? Ada sabun serbuk tu bagus semua. Dia panggil Savon Magic. Kalau jubah putih kita ni kena seluk, kena kotak, rendam semalam-malaman. Kalau kena minyak, rendam dengan air panas, air suam. Esok mangkit insya-Allah clear. Pasal saya dah jadi dah kat saya baju putih saya tu. Masuk hutan nak pergi cari durian. Kereta sangkut. Tolaklah kereta tu, punya pak panjang. Masa tolak piduk kat tayar. Tayar pusing aku belum muat. Allah, saya kata nasib baik aku salin jubah. Tinggal potong balik terendah. Esok orang perempuan saya pergi sidia apa nak buat kain lap kaki. Hai, dia kata elok dah. Sungguh bosih cikgu putih memancar-mancar. Lepas tu saya nak buat, kalau boleh kita rendam dalam baldi atau rendam dalam washing machine. Air tu boleh diguna pakai, sama ada nak juris pokok bunga ataupun nak cuci toilet bowl. Mangkuk berak kita tu, kalau tuan-tuan ambil balik air tu rendam buang sejam. Bagi dia mesra alam sikit. Lah, saya tengok kerak-kerak tu tak ada dah. Nah, jadi kalau macam ni punya kempen nampak tak beli, tak patut sangat. Memang zalim lah. Aku sampai habis modal. Nah, tuan-tuan tengoklah, ada lagi barang-barang lain, shampoo, mandi badan, semua ada. Semua produk Islam insya-Allah. Terima kasih ribuan kemaafan. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Jam tu lambat 5 minit lah. Kenapa bila lambat? Ustaz duduk balik, duduk tengok depan tu kan. Kalau nak bagi ustaz berhenti cepat, tolak cepat 15 minit. Dia berhenti awal kan. Tak masuk isyak dia berhenti dah.